Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Suhana binti Samad, salah seorang pendidik yang menjalankan kajian berkaitan dengan madu. Okay, hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat dan informasi berkaitan dengan khasiat madu asli dan juga kemudaratan yang berkaitan dengan madu tiruan ataupun madu beracun. Seperti yang diketahui di Malaysia, kematian selain disebabkan oleh kemalangan jalan raya, kematian utama juga disebabkan oleh akibat pemakanan. Di antara kematian-kematian yang disebabkan oleh pemakanan ini disebabkan oleh penyakit jantung, obesiti, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang dan juga haid. Kerata akhbar ini menunjukkan obesiti Malaysia nombor 1. Nombor 1 di kalangan negara ASEAN. Dan ke-6 di rantau Asia Pasifik. Kosmo, Kelatan Kosmo. Malaysia negara orang gemuk. Betul ke? Dekat sini semua kurus ya. Malaysia tertinggi masalah obesiti. Sebab utama adalah di sini Malaysia terancam dengan masalah obesiti kerana 2 daripada setiap orang dewasa mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obes. Obesiti dikaitkan dengan penyakit kronik yang lain yang mengancam nyawa seperti diabetes, penyakit jantung dan juga kanser. Obesiti nampak comel, betul tak? Tapi ada masalah ni. Apa yang dikatakan obesiti? Obesiti ialah pengumpulan lemak yang berlebihan ataupun yang menimbun di dalam badan seseorang individu. Obesiti juga adalah disebabkan sel lemak itu telah mengalami masalah yang tidak dapat menampung, iaitu telah mengalami terlebih lemak, so dia terpaksa keluar, so dia akan menambahkan lagi sel tersebut. Obesiti juga dikategorikan sebagai, kalau kita pergi ke klinik-klinik kesihatan, dia akan kira indeks jisim badan, itu BMI. Macam nak kira BMI, berat badan kita dibahagi dengan ketinggian kita kuasa 2. Kalau kategori yang normal, biasanya indeks jisim badan adalah 18.5 hingga 20.9. So ini tak ada masalah langsung. Tapi jika berlebihan berat badan, ini dah masuk kes gemuk. Ini berlebihan berat badan, kita gemuk. So dia lebih daripada 23. Kalau dah masuk pra-obes, maksudnya 23 dan ke atas. Ini berisiko untuk kepada peringkat seterusnya, iaitu obes tahap 1, obes tahap 2 dan obes tahap 3. 30% penduduk di Malaysia mengalami berat badan berlebihan dan 30% juga mengalami masalah obesiti. Kalau dilihat daripada statistik, setahun direkodkan di hospital kerajaan 73% kematian adalah disebabkan penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit tak berjangkit ini salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh masalah obesiti. Manakala 50% kepada kematian yang direkodkan setiap tahun di Malaysia adalah disebabkan penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit jantung dan juga stroke. Daripada statistik juga 8.5 juta mengalami masalah lebihan berat badan, 4.4 juta pula dikategorikan gemuk ataupun obes. Malaysia negara orang gemuk, 16.8 juta. Kalau ikut unjuran populasi penduduk 2015, rakyat Malaysia lebih kurang 30 juta. So kalau 16.8 juta ni bermaksud separuh daripada penduduk di Malaysia. 44.5% lebih kurang lah. So negara paling gemuk dekat ASEAN diikuti oleh Thailand dan juga Singapura. 8.5 juta gemuk, tambah lagi 6.3 juta pra-obes dan juga obes. So total 16.8 juta masalah kegemukan. Tapi berapa orang yang sihat ni? Tu tak, termasuk yang sihat tu tak tahu lagi ada penyakit yang lain. So sebenarnya berapa je yang sihat dekat Malaysia ni? Ni kesan buruk akibat obesiti. Masalah berdengkur, penyakit jantung koronari, hypertension. Kalau dah mengalami masalah gemuk, so dia akan peningkatan kolesterol dalam darah dan juga pembentukan lemak pada hati, sekaligus menyebabkan masalah-masalah lain seperti diabetes dan juga osteoartritis dan juga metabolic syndrome yang lain. So jangan masukkan diri kita atau ahli keluarga kita dalam statistik orang yang
ada masalah obesiti. Seterusnya diabetes. Salah satu sebab yang menyumbang kepada kematian yang tinggi di Malaysia. Okay, 1 daripada 7 orang dewasa di Malaysia mengidap diabetes. Yang mana diabetes boleh menyumbang kepada heart attack, stroke, kegagalan buah pinggang, kebutaan dan juga gangren. Diabetes di Malaysia 2014 seramai 46 juta pesakit diabetes. 2014, 2015 tak tahu lagi lah. Ni 46 juta. So Malaysia ni negara ke-10 tertinggi peratusan diabetes di dunia. Manakala 34,422 kematian adalah disebabkan diabetes. Lebih 5,000 kes kegagalan buah pinggang. Kegagalan buah pinggang ni berkaitan dengan diabetes. So 5,000 kes yang direkodkan. Sejumlah 34,767 orang menjalani hemodialisis atau cuci darah, semua disebabkan oleh masalah diabetes. Menjelang 2020 macam lama, tapi sebenarnya 5 tahun je lagi. 5 tahun lagi ni 50,000 pesakit akan mengalami kegagalan buah pinggang. Itu maksudnya menunjukkan 90% memerlukan hemodialisis, maksudnya cuci buah pinggang. Semua adalah disebabkan diabetes. Okey, 4 juta rakyat Malaysia pengidap diabetes. Jangan masuk dalam statistik ni dah. Okey. So jauhi daripada statistik obesiti dan juga statistik untuk sakit diabetes. Sebab diabetes, obesiti semua sebab apa? Sebab pengambilan gula yang berlebihan. Kita tambah gula dalam makanan. Dah masak, letak gula. Buat air tak gula lagi. So gula je. Dianggarkan kat Malaysia, rakyat Malaysia ambil 19 sudu gula sehari. Sepatutnya kalau wanita 6 sudu gula je. Lelaki 9 sudu gula saja sehari. So kalau 19 sudu gula sehari tu, anggarannya lebih kurang 300 kalori. Maksudnya kita dah guna 300 kalori untuk makan gula je. Tak tahulah gula kuih ke, gula macam-macam gula lah. Tu tak termasuk lagi gula Melaka. Gula yang ada kuih yang ada gula Melaka. Gula yang kita buat air, gula putih. Macam-macam gula lagi lah. Gula sirap, buat air sirap lah, air apa. Sirap, buat air sirap ni apa. Sirap manis lah, akan pergi kedai minum air lagi, gula lagi. So tambahan tu 19 sudu tu dianggarkan saja, tapi sebenarnya mungkin lebih daripada tu. So maksudnya gula sekarang yang kita ambil tu dah terlampau banyak penyumbang kepada penyakit yang kronik lah yang menyebabkan kematian. Okay, gula memudaratkan kesihatan. Selalu je nampak. Gula memudaratkan kesihatan, boleh menyebabkan kanser, artritis, kegemukan, diabetes, batu karang empedu, kerosakan gigi, penyakit jantung. Tapi sebenarnya lebih 60 penyakit adalah disebabkan oleh masalah gula. Okay, gula penyedap makanan sebenarnya jadi racun kepada tubuh badan kita. Mati mesti kerana gula. Kematian semua disebabkan oleh pengambilan gula yang berlebihan. Gula punca kepada segala penyakit. Ni telah dilaporkan di dalam berita harian menunjukkan gula punca terbaru penyakit kanser. So sekarang ni adakah kita nak tergolong dalam statistik yang seperti disebutkan sebelum ini, obesiti dan juga diabetes? Terpulang pada diri kita sendiri. Sebab utama sekarang ni adalah masalah lebihan pengambilan gula. Okay, seterusnya ni saya rasa dah dengar tadi kan, HMF. HMF ni terhasil daripada proses dehidrasi makanan ataupun gula. Kenapa makanan? Makanan tu sebahagiannya adalah gula juga. Okay, so proses dehidrasi makanan menggunakan suhu yang tinggi, maka terbentuklah HMF. Okay, HMF ni tak terbentuk kalau kita ambil makanan yang fresh, iaitu makanan yang segar. Cuma makanan yang diproses ni mengandungi HMF tinggi kerana apabila berlaku tindak balas sintesis tu akan mewujudkan proses penukaran gula tadi membentuk bahan toksik HMF ni lah. HMF ni memberi kesan karsinogenik, memberi kemudaratan dan sekaligus menyebabkan pelbagai kecacatan fizikal yang lain. Okay, sebelum ni rakan saya telah menerangkan faktor sebab yang kenapa madu tiruan itu berbahaya kerana kandungan gula yang tinggi dan juga HMF. Ini adalah dua penyebab utama yang menyebabkan masalah kesihatan. Gula, HMF. Ini adalah dua parameter yang kita tentukan untuk menentukan sama ada madu itu asli ataupun tiruan. Okay, kita dah tahu seperti doktor dah terangkan tadi, khasiat dan manfaat madu asli. Okay, ini telah diterangkan dalam Al-Quran di mana Allah SWT telah menyebutkan dari perut lebah itu keluar minuman yang
minuman iaitu madu yang bermacam-macam warna, yang mana di dalamnya terkandung penawar bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, diriwayatkan juga dalam Tib An-Nabawi di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa hendaklah kamu berubat dengan dua perkara, iaitu madu dan Al-Quran. Ibnu Sina juga menyatakan keistimewaan madu lebah itu di mana ianya boleh menguatkan rohani, menambahkan kerajinan, menguatkan semangat, membuka selera, memelihara kemudaan dan juga menolong melancarkan ucapan. Ini adalah di antara faktor yang menyebabkan madu itu sangat istimewa dan juga bermanfaat kerana keunikan madu itu sendiri. Ini saya rasa dah diterangkan oleh rakan saya sebelum ni. Sumber bunga yang diambil oleh lebah itu untuk menghasilkan madu itu, di antara salah satu sebabnya selain daripada itu spesies lebah itu sendiri. Ini di antara kandungan madu yang menyebabkan ianya unik. Dan juga pelbagai manfaat madu yang kita ketahui untuk antibakteria, antivirus, antiparasit, antioksida, anti keradangan, anti kanser, anti diabetes, meningkatkan sistem imun dan juga merawat luka. Telah dibukukan juga berbagai manfaat madu asli, di antaranya madu sebagai penawar semula jadi, terapi madu iaitu untuk emosi dan juga jasmani. Madu digunakan sebagai rawatan tradisional dan juga rawatan moden, perubatan. Semua ini telah banyak diterbitkan. Okay, khasiat madu secara kajian saintifik. Okay, kajian yang dijalankan ini dilakukan di Jepun. Okay, dia menggunakan madu dari Pakistan, di mana dalam kajian ini terdapat beberapa kumpulan tikus yang berbeza. Ini menggunakan haiwan makmal. Kumpulan tikus yang berbeza iaitu kumpulan tikus yang normal, tidak diberi sebarang madu. Kumpulan tikus yang telah dijadikan diabetes. Okay, kumpulan tikus yang diberi diet hyperkolesterol iaitu yang mengandungi kolesterol. Kumpulan tikus yang diabetik tapi diberi madu. Hasil akhirnya memeranjatkan di mana kumpulan tikus diabetik yang diberi madu menunjukkan paras total kolesterol iaitu kolesterol dalam darah, paras triglycerida, paras LDL adalah rendah berbanding tikus normal. Tikus normal yang tak sakit tu. Tapi yang sakit ni, yang diabetik ni, kita bagi madu lagi rendah berbanding tikus normal. So secara amnya kita boleh fikir kalau orang normal dia makan madu maksudnya lagi baguslah menurunkan paras kolesterol dan juga paras triglycerida dalam darah. Ini dibuat kat tikus. Kalau ada volunteer nak buat untuk ni, bolehlah. Saya rasa kalau dapat madu asli, ramai yang nak buat. Okey. Seterusnya, kajian ini dijalankan di Universiti Sains Malaysia. Ni baru lagi, tahun 2015. Menunjukkan, ni dia kesan madu tualang sebagai kardioprotektif lah untuk jantung. Okey, kajian ini menunjukkan pada akhir kajian, paras total kolesterol dan paras triglycerida bagi kumpulan yang diberi madu tualang adalah hampir sama dengan kumpulan tikus normal. Begitu juga kumpulan tikus yang diberi madu tualang dan juga ubat isoproterenol, ubat untuk jantung. So menunjukkan penurunan dari paras triglycerol dan juga paras kolesterol dalam darah. Histopatologi iaitu ujian mikroskopik menunjukkan otot jantung yang diberi madu tualang, organ jantung tu hampir macam normal. Dia dah normal lah, maksudnya dia tak ada apa-apa perubahan yang ketara, tak ada menunjukkan kesan sampingan yang lain berbanding tikus yang diberi isoproterenol, iaitu ubat yang untuk jantung tadi, di mana berlakunya pemecahan otot gentian jantung dan juga keradangan pada otot jantung tersebut. Begitu juga kumpulan tikus yang diberi madu tualang dan ubat untuk jantung tadi, iaitu kombinasi kedua-dua ni, madu dan juga ubat tadi, menunjukkan organ jantung yang mengalami keradangan itu telah kembali hampir pulih. Maksudnya dia dah tak menjadi kepada normal. Okey, ini kajian yang dilakukan di Pakistan. Ini menggunakan subjek manusia lah, maksudnya orang biasa. Okay, dia menjalankan kajian kepada 70 individu yang normal, yang muda, di mana dibagikan kepada dua grup yang berbeza. Dia ambil darah sebelum
mengamalkan madu selama sebulan. So dia ambil darah dulu, lepas tu dia minum madu selama sebulan. Okay, hasil akhirnya menunjukkan selepas ambil madu selama sebulan, kolesterol, paras kolesterol, triglycerida dan juga LDL menurun berbanding dengan orang normal yang tidak minum madu, dan juga berbanding sebelum dia makan madu. Maksudnya, katalah kita tak makan madu lagi, lepas tu kita diberi peluang untuk makan madu, kita ambil darah tu, test. Okay, paras kolesterol kita tinggi berbanding selepas yang kita makan madu selama sebulan. Ini kajian ni dijalankan di Pakistan. Okay, yang ini pula kajian ini dijalankan di Iran, menunjukkan hasil akhir selepas makan madu, kesan yang sangat positif, iaitu ni kumpulan yang diberi minum air gula, S tu untuk minum air gula, H tu untuk minum madu. Okay, selama sebulan. Okay, hasil akhir dia menunjukkan penurunan berat badan. Ni yang biasa orang nak tunggu ni. Tapi ini telah dibuktikan, menunjukkan hasil akhir penurunan berat badan telah berlaku berbanding kumpulan yang diberi minum air gula, iaitu sukros. Dan paras kolesterol juga menurun dibandingkan dengan kumpulan yang diberi minum air gula jugalah. Okey, tapi masalah yang berlaku sekarang ini adalah seperti yang kita ketahui. Okey, bahaya madu tiruan. So, madu beracun. Kenapa kata madu beracun? Kerana dalam madu tersebut telah dicampurkan kandungan gula yang tinggi. Okey. Kita harap kita makan madu boleh jadi sihat, tapi macam bila cek, kenapa makin teruk kan? So, inilah sebab-sebab utamanya. Okey, sepatutnya berkhasiat tapi memudaratkan pula. Okey, ni kajian yang dijalankan selama 8 minggu menunjukkan hasil akhir selepas mengambil high fructose corn syrup, maksudnya sirap yang mengandung gula yang tinggi. Okey, 8 minggu je. Maksudnya 8 minggu ni lebih kurang dalam 2 bulan lah kan? Okey, lebih kurang 2 bulan. Lepas 2 bulan, tengok berat naik, lemak pun naik. Berat badan naik, lemak naik, semua dekat abdomen lah. Kat bahagian perut ni, berat gonadal, intestinal dengan abdomen ni adalah lemak yang kita ambil pada bahagian abdomen badan kat perut. Okey, pada akhir kajian, peningkatan berat lemak yang ketara berbanding tikus normal. Begitu juga dengan paras triglycerida darah yang tinggi. Dua ciri ni adalah menunjukkan ciri-ciri utama yang menuju ke arah obesiti. Selain daripada itu, apabila pengumpulan lemak telah berlaku, iaitu menimbun dekat bahagian abdomen, ianya mengganggu organ dan juga memberi kesan kerosakan kepada organ tersebut. Dan sekaligus ianya mengganggu hormon dalam badan dan boleh menyumbang pembentukan awal kanser. So, ni bahayanya pengambilan gula yang tinggi. Okay. Ini pula menunjukkan kajian kesan pengambilan gula ke atas organ hati, di mana pada gambar D tersebut menunjukkan telah berlaku pengumpulan lemak pada organ hati. So, maksudnya bila kita ambil gula yang berlebihan, telah berlaku pengumpulan lemak. Begitu juga pada paras LDL dan total kolesterol dalam darah, berlaku peningkatan yang sangat ketara berbanding tikus normal. Okey, ini adalah sebahagian daripada kajian yang dijalankan oleh kumpulan kami di UiTM. Okay, kajian ini kami jalankan menggunakan madu tiruan ke atas beberapa kumpulan tikus yang berbeza. Kajian ini mengambil masa lebih kurang 2 bulan, di mana kami memberi makan madu tiruan selama 2 bulan pada tikus haiwan makmar inilah. Okey, hasil akhir menunjukkan perubahan fizikal yang ketara. Tapi sebenarnya sebelum sampai 2 bulan tu, telah ada juga kumpulan tikus yang mati. Maksudnya tak sampai pun lagi, baru ambil dalam masa 4 minggu macam tu, makan madu tiruan ni dah mati. Tak sempat nak buat eksperimen apa. So, kita dah exclude dia lah. Maksudnya kita dah keluarkan awal. Ini yang kita dapat pada akhir eksperimen tersebut. Madu asli dengan madu tiruan, nampak perbezaan yang ketara. Ni kita tengok fizikal dia ni. Kita ambil, kita tengok secara fizikalnya. Tak buka lagi yang dalam-dalam kan. So, perubahan yang ketara di sini, kita akan dapat lihat saiz fizikal tikus tersebut. Nampak gemuk. Okay. So, memang ketara berat badan, telah berlaku peningkatan berat badan. Selain daripada fizikal ni, yang sebenarnya kita cerap adalah perubahan perilaku. Maksudnya behavior. Tikus yang diberi madu tiruan ni, makin lama dia makin tak aktif,
Lepas tu menunjukkan dia macam lembab lah, maksudnya pergerakan yang semakin lemah. Dia masih hidup tapi dia pergerakan dia makin lemah, maksudnya slow je, tak seperti tikus yang diberi madu asli. Menunjukkan dia punya pergerakan yang aktif sampai daripada awal kita bagi sampai ke akhir eksperimen. Okey, ini apabila kita telah buka bahagian dalam tikus nak tengok, sebab kajian sebelum ni menunjukkan okey dia kata ada banyak lemak semua kan. So betul ke sebab dia guna high fructose corn syrup. Sekarang kita guna madu yang ada yang kita beli kat kedai-kedai, gerai ke atau pasar raya, madu tiruan tersebut. Okey, nak tengok betul ke tak seperti yang telah dilaporkan oleh kajian yang dibuat luar negara. Okey, ini yang kita dapat. Jadi harap-harap tak ada yang termuntah. Ini tunjukkan ada yang muntah. Okey, ini kita tengok tadi kita cakap banyak lemak lah, lemak menimbun lah, menimbun dekat mana kan? Okey, sekarang kita dapat lihat. Ni dia menimbun dekat bahagian abdomen tengah lah. Maksudnya itu yang kita sebut tadi, gonadal, retroperitoneal, semua ni adalah bahagian tengah yang menutupi organ-organ utama dalam badan. Okey. Kalau tikus yang normal, NC tu untuk tikus normal, dia masih ada lemak kat badan dia sebab lemak ni perlu untuk banyak proses. Tapi lemak dia sedikit. Kedua adalah kumpulan tikus yang diberi madu. Okey, kat sini dia masih ada lemak tapi tak sebanyak, tak sehebat lemak-lemak yang ada pada tikus yang diberi madu tiruan. Okey, kita tengok madu tiruan sampai penuh. Kalau kita buka tu dah melambak keluar. Tak boleh nak pungut dah. Ni untuk madu tiruan. Ni ada beberapa jenis madu tiruan yang kami gunakan. Okey, sampai organ seperti kidney, buah pinggang semua kita dah tak boleh nak tengok. So dia punya organ hati tu pun dah berubah warna. Okey, ni kita apa yang kita lihat lah. Selanjutnya kita lihat kepada organ hati. Okey, organ hati sangat penting untuk proses penyah toksikan bahan-bahan toksik yang ada dalam badan. Okey, lihat kat sini, selepas bagi madu tiruan, satu yang kita akan lihat adalah perubahan yang ketara pada warna hati tersebut. Okey, kalau kita dapat lihat warna hati sepatutnya dia warna merah muda coklat kan. Tapi bagi madu tiruan ni warna pertama dah warna kekuningan, warna merah coklat tu dah tak ada. Lepas tu dia dah banyak macam lemak-lemak kat luar. So lemak tu dah terlampau banyak sampai dia dah timbul-timbul kat luar. Kalau kita tengok yang normal, langsung tak ada. Sama juga macam madu yang asli, langsung tak ada lemak. Warna dia cantik. Malah warna organ hati yang diberi madu asli ni lagi cantik daripada tikus normal. Warna dia sangat coklat, merah coklat yang terang. Kalau tikus normal warna dia merah coklat muda. Kalau yang untuk tikus diberi madu asli ni warna dia sangat maksudnya terang lah berbanding tikus normal. Tetapi kalau tikus yang diberi madu tiruan ni pula, kalau kita tengok kat sini, satu dia dah bengkak, hati dia bengkak. Maksudnya kalau sepatutnya hati tu dia kenyal kan, sifat dia kalau kita pegang dia kenyal. Tapi ni dia keras, maksudnya telah memang banyak lemak, so dia akan menjadi keras. Lepas tu hati tu dia dah bengkak. Sebaliknya kalau madu tiruan A ni, hati tu dah lembik dan nak hancur. Kita nak pungut pun dia dah tak boleh. So macam dia dah bersepai kat situ. Maksudnya dia ada dua. Kasi sama ada hati tu dah menjadi keras ataupun hati tu telah menjadi terlalu lembik. Ini apa yang kita lihat lah. Ini untuk organ hati. Sekarang ni kita tengok bawah mikroskop. Tikus yang diberi madu tiruan A tadi, yang hati dia lembik tu, telah mengalami kerosakan hati yang sangat ketara. Dia dah pecah-pecah hati dia. Begitu juga tikus yang diberi madu tiruan B. Kalau kita lihat tikus yang diberi madu asli, dia punya struktur hati tu masih cantik lagi. Okay, sekarang kita lihat pada organ kedua terpenting, iaitu buah pinggang. Okay, dapat lihat di sini pada akhir eksperimen, kumpulan tikus yang diberi madu tiruan menunjukkan perubahan saiz perubahan saiz buah pinggang tersebut. Sama ada salah satu buah pinggang itu mengecil ataupun membesar, iaitu membengkak ataupun dia mengecut, dan juga terdapat nodul, maksudnya macam ada pembengkakan yang dicerap pada bahagian luar buah pinggang tikus tersebut. Ini didapati hampir keseluruhan tikus yang diberi madu tiruan. Kalau kita lihat tikus normal dan tikus madu yang diberi madu asli, kedua-dua buah pinggang kanan dan kiri itu sama besar, saiz dia sama besar. Kalau yang diberi madu tiruan, saiz salah satu buah pinggang besar dan salah satu mesti akan kecil. So maksudnya dia tak normal lah, abnormal berbanding tikus yang diberi madu asli.
Kita tengok juga paras kolesterol dalam darah. Okay. Pada akhir eksperimen, paras kolesterol dalam darah tikus yang diberi madu tiruan A dan B menunjukkan peningkatan yang sangat ketara berbanding tikus yang diberi madu asli. Okay, ini berbanding tikus yang diberi madu asli dan juga tikus normal. Ini menunjukkan kajian yang telah dijalankan di luar negara itu hampir sama dengan Malaysia. Maksudnya Malaysia pun buat, sama juga dapat. Walaupun dia menggunakan high fructose corn syrup, kita menggunakan madu tiruan yang dah sedia ada kat pasaran, tapi kandungan kedua-duanya itu dah seperti yang kita ketahui mengenai gula yang tinggi. So hasil daripada pengambilan gula yang tinggi memberikan paras kolesterol yang tinggi jugalah. Ini kita lihat paras kolesterol. Seterusnya kita lihat paras gula dalam darah. Ini sangat memeranjatkan. Kalau yang ambil madu tiruan, inilah yang dia akan dapat. Itu yang bila dia jumpa, dia akan kata kenapa dia ambil madu tapi tak ada pun kesan yang positif seperti yang kita cakap. Okey, baguslah madu ni, bermanfaatlah untuk kesihatan, tapi sebenarnya dia ambil tu adalah madu tiruan. Okey, aras gula dalam darah dia hampir mencecah 30 milimol per liter. Maksudnya dah memang bukan tahap diabetes lagi lah, tak tahu nak kategori apa. Berbanding tikus yang diberi madu asli tak sampai pun 10 milimol per liter. Maksudnya hampir-hampir dengan tikus normal lah. Maksudnya kalau orang normal pun makan madu, still tak meningkatkan paras gula dalam darah dia. Tapi kalau dia makan madu, tapi bukan madu yang asli, itu madu tiruan, inilah hasil yang dia dapat. Maksudnya hampir 30. Sebelum dia beri madu tiruan, paras gula dia tak sampai pun 10. Tapi lepas makan madu tiruan, terus mencanak naik sampai 30. So bila test darah kat klinik, makcik ni diabetes. Tapi saya kata saya makan madu, kenapa boleh kata diabetes pula, gula tinggi? Inilah sebab dia makan madu tiruan. Sebab tu kalau pentingnya dekat sini pengambilan madu asli untuk memberikan manfaat kepada kesihatan. Tapi kalau kita dah tertipu ataupun kita tak ada pengetahuan mengenai madu asli dan tiruan, kita tidak dapat berkongsi manfaat madu tersebut kepada pengguna yang lain. Okay. Kesimpulan yang dapat dibuat di sini, kesedaran dari pihak kita semua dalam memastikan kesihatan diri kita sendiri dan juga keluarga dengan pengetahuan mengenai madu asli dan madu tiruan. Sebab bila kita ambil madu ni, kita bukan hanya makan dia untuk satu hari. Kita akan konsum dia dan gunakan dia selama satu tempoh yang panjang. Bukan kita sahaja yang makan, kadang-kadang kita bagi juga kepada ahli keluarga yang lain. So kalau kita dapat pengetahuan mengenai madu asli dan madu tiruan ni, bolehlah kita berkongsi dengan ahli keluarga yang lain dan juga kepada kawan-kawan sekitar kita. Tapi kalau sebaliknya, itulah yang memberikan kemudaratan kepada semua pihak. Bukan diri kita saja, malah kita membabitkan juga ahli keluarga yang lain. Dan juga kadang-kadang kita juga bagi tahu pada jiran kan, okay, ni bagus madu, tapi sebenarnya kita pun tak tahu sos dia daripada mana. Mungkin kita dapat sos tu adalah madu tiruan, tu yang menyebabkan pandangan negatif terhadap madu asli itu sendiri. Sebenarnya kadang-kadang bila kita fikir balik, mungkin kurangnya pengetahuan dari keberkesanan ataupun maksudnya dari apa itu madu asli ataupun madu tiruan. Untuk itu maksudnya macam lebih kepada kita punya pengetahuan kita dan juga kepada seharusnya kepada penternak tu sendirilah berlaku dengan jujur dalam memberi ataupun membekalkan madu asli kepada pihak yang memerlukan. Okey, itu je lah. Saya rasa perkongsian saya ni, sedikit perkongsian ni memberi manfaat kepada semua. Diharap dapatlah berkongsi apa juga maklumat ni kepada mereka yang memerlukan. Okey, ada sebarang soalan? Okay. Berapa dos yang sesuai untuk kita amalkan? Kalau normal, ini ikut kajian ni, sebenarnya kajian ni telah dijalankan secara tak rasmi oleh Prof Kamarudin. Kami yang menyambung ni hanya menggunakan dia punya formula tu, cuma menambah baikkan sajalah. Kalau ikut normal 60 kg, kalau berat kita 60 kg, kita konsum 2.5 mil. 2.5 mil. Kalau kita tak ada masalah kesihatan lah, maksudnya kalau kita check kita tak ada masalah kesihatan yang kronik seperti diabetes ataupun obesiti. Tapi kalau kita ada masalah kesihatan yang lain, tu dia ada
pengiraan yang lain lah. Maksudnya dos yang 60 kg sama dengan 2 mil ni saya rasa telah diterbitkan dalam penerbitan Profesor Kamarudin lah, ada dalam jurnal dia. Okay. So ambil tu lah. Tapi untuk 25 mil tu untuk 2 kali. Kalau normal lah, kalau tak ada masalah apa. Okay, ada soalan lain? Okay, tak ada. Soalan lain ni untuk saya wanita. Kepala. Dah, tak ada. Ada pesan tak kalau kita makan mata lebih daripada dos dia? Kalau kita normal tak ada kesan. Tapi kalau kita ada masalah lain, maksudnya kadang-kadang ada orang tu dia allergic. Allergic kan, so dia tak boleh ambil dos berlebihan. Disyorkan 3 kali lah. Walaupun kita ada masalah diabetes dan juga obesiti, yang disyorkan, maksudnya berdasarkan kajian yang kami buat adalah 3 kali sehari. Tapi dia punya amount tu kita kena ada calculation ni lah yang tertentu, ada calculation tertentu untuk kira. Tapi memang 3 kali lah. Kalau kita ada masalah penyakit yang nak kata kronik, penyakit kronik lah kan. Tapi kalau kita normal 2 kali je. Kalau kita nak ambil lebih tak apa. Tapi kena tahu had lah. Kadang-kadang ada orang dia ada masalah sampingan yang lain kan bila dia ambil madu. Kalau dia tak ada masalah boleh ambil daripada lebih daripada dos tu lah. Satu, betul kalau kita guna solusi khasiat madu tu tak? Traditional method. Kalau kita pergi jual madu dia besar, awak jangan guna solusi. Sekarang nanti saya nak cerita ni dah masuk chemistry pula. Sebenarnya sudu besi sekarang ni kita tak guna dah. Kita sekarang guna sudu stainless steel. Steel ni adalah campuran, dia bukan besi saja. Kalau besi saja dia berkarat dah. Tapi sekarang sudu kita kat rumah tu guna tiap-tiap hari kan, tak karat pun kan. So maksudnya kita boleh gunalah sudu tu untuk makan madu sebab yang sudu tu dia bukan besi sepenuhnya. Nak cerita detail kan dia dah masuk bab chemistry, dia susah sikit kan. So, tapi sebenarnya yang stainless steel tu adalah campuran di antara beberapa bahan, bukan bahan lah, maksudnya kompaun kimia lah. Tapi dia tak ada memberi kemudaratan, maksudnya tidak akan ada proses perubahan yang berlaku bila kita ambil madu. Sebab kita tahu madu tu ada sedikit asid kan. Dia tidak akan ada perubahan yang berlaku lah bila kita ambil pakai sudu kita tiap-tiap hari tu, bukan sudu besi lah. Kalau saya cakap sudu besi, nanti pelik pula sebab kalau besi secara kimianya dia akan berkarat. Tapi sekarang ni dia telah melalui proses pengoksidaan, maksudnya pengoksidaan ni kan kena air semua kan, tapi dia tak berkarat. So maksudnya sudu yang kita guna tu bukan sudu besi. So kita boleh minum madu tu pakai sudu tersebut lah. Tapi banyak mitos lah kata tak boleh lah apa semua kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan secara sainsnya, yang sudu tu bukan sudu besi. Kalau zaman-zaman dulu saya tak pastilah pula guna sudu besi ke tak kan, sebab tak lahir lagi kan. Tapi sudu sekarang adalah stainless steel. Okey.